السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap Barisan Jawatan Kuasa Masjid As-Sabirin, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatidzah dan juga ahli ilmu, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berhimpun dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan keampunan, keberkatan dan rahmat untuk kita semua. Dan kita meneruskan pengajian daripada kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada sesi yang sebelum ini kita menyatakan berkenaan hadis yang membincangkan pengharaman al-ghibah. Kemudian kita telah menyatakan berkenaan keburukan ghibah dan kesan juga akibat bagi siapa yang melakukan ghibah. Seterusnya bab berkenaan apakah sikap ataupun pendirian mereka yang mendengar ghibah, kerana bukan sahaja orang yang melakukan perbuatan ghibah yang akan mendapat dosa, namun orang yang mendengar ghibah jika dia tidak melakukan apa-apa, maka dia juga akan termasuk dalam kalangan orang yang melakukan ghibah. Maka itu juga telah kita bahaskan bagaimana pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat. Seterusnya kita telah membincangkan berkenaan perkara-perkara yang diharuskan ghibah padanya. Bermaksud sesiapa yang dalam keadaan terdesak atau ada keperluan atau ada hajat untuk dia melakukan perbuatan ghibah, maka dia tidak akan mendapat balasan ataupun dosa atau keburukan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang membincangkan berkenaan pengharaman dan juga kesan buruk ghibah kerana ada keperluan. Dan keperluan ini juga kita telah nyatakan sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih menyatakan ada 6 sebab yang boleh mengharuskan ghibah. Iaitu yang pertama, apabila seorang itu dizalimi. Yang kedua, apabila seorang itu dia menasihati seseorang tetapi nasihatnya tidak mengubah orang tersebut ke arah kebaikan, maka dia boleh untuk meminta pertolongan seseorang yang dia yakin mampu untuk mengubah orang yang dia telah nasihat itu ke arah kebaikan. Maka dia meminta pertolongan orang tersebut, dan secara tak langsung dia juga telah menceritakan keburukan orang yang dia nak nasihati itu. Yang ketiga, untuk meminta pandangan atau fatwa atau hukum berkenaan sesuatu perkara yang berlaku terhadap dirinya, yang memerlukan dia untuk menceritakan keburukan pihak ataupun orang yang terlibat dalam fatwa atau pandangan tersebut. Namun kita nyatakan bahawa dalam bab meminta pandangan ini, kerana dia boleh, maksudnya kita boleh mendapat atau mencapai tujuan itu, iaitu untuk mendapat tahu hukum atau pandangan atau fatwa atau keputusan berkenaan sesuatu perkara, maka dia tak sama macam sebab yang pertama dan sebab yang kedua. Kerana sebab yang pertama ini, orang yang nak menolak kezaliman daripada terus berlaku terhadap diri dia atau melaporkan keburukan orang lain yang diperlakukan ke atasnya, hendaklah menceritakan atau menyatakan dengan tepat siapa yang melakukan perbuatan zalim itu. Barulah orang yang ada kuasa boleh memanggil orang yang melakukan kezaliman atau menghentikan kezaliman daripada terus berlaku. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan juga perlu ditentukan ta'yin siapa yang nak dinasihati itu. Macam tuan-tuan nak minta tolong saya nak nasihat jiran, maka saya kena tahulah jiran yang mana satu, supaya saya juga boleh
dapat bantu untuk menasihati dia. Adapun yang ketiga ini, walaupun boleh atau dikatakan harus untuk menyatakan atau menentukan siapa dalam menyatakan berkenaan background kepada hukum tersebut, biasanya bila kita tanya suatu pandangan ni, kita akan bagi gambaran. Maka dalam menceritakan gambaran tu, boleh saja kita tidak menyatakan siapa. Mungkin kita kata, saya ada seorang kawan, kita tak bagi tahu siapa nama dia. Atau saya ada sekian-sekian orang yang saya baca dalam media sosial, dia buat macam ni. Boleh ke? Apa hukum dia? Maka lebih baik, walaupun kita kata boleh je nak sebut nama, tapi lebih baik untuk ditajhil ataupun disembunyikan siapa pelaku kepada gambaran untuk mendapatkan hukum atau pandangan tersebut. Kemudian yang keempat, untuk memastikan orang yang macam mana nak kata, tahzirul muslimina minasyarr, nak aware orang, bahasa Melayu tak tahu nak sebut apa, nak aware orang daripada terlibat dalam perkara buruk. Maka dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi menyatakan beberapa contoh. Antaranya menyatakan keburukan orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Menyatakan keburukan orang-orang yang menjadi saksi. Contoh orang ni tiba-tiba dia jadi saksi, maka kita boleh menyatakan keburukan dia untuk menyatakan kesaksian dia tu boleh dipertikai. Atau dalam bab urusan harian, contoh jual beli, orang ni dia selalu beli barang dengan satu orang penjual. Dia tak tahu kata penjual tu selalu menjual barang yang tidak asli. Maka kita boleh cerita dekat kawan kita ni supaya dia tahu yang barang tu bukan asli. Kemudian ada juga Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih membawa contoh orang yang mengambil ilmu, pergi ngaji Quran ataupun pergi belajar kitab, ambil ilmu akidah, ilmu hadis dan sebagainya, ataupun berkenaan hukum daripada orang yang ahli fasik atau ahli bid'ah. Maka harus bahkan wajib untuk kita menceritakan keburukan orang yang menyampaikan ilmu itu kepada orang yang pergi menuntut ilmu, supaya orang ni tahu macam mana kadar dia, supaya dia boleh buat keputusan sama ada nak terus pergi belajar, terus pergi mengaji, ataupun dia takut bimbang nanti dia akan terpengaruh dengan mungkin orang ni dia ada idea-idea tu tapi dia tak menyatakan, maksudnya dia hanya membincangkan berkenaan idea tu dalam kelompok yang khusus. Contoh orang ni dia ada kecenderungan terhadap pemikiran liberal, tapi dia tak adalah liberal, cuma dia suka membaca dan membincangkan. Tapi dari sudut amalan, dari sudut akidah, dia tak nampaklah zahir daripada itu. Contohnya dia menolak tafsir-tafsir ulama-ulama terdahulu. Sebab antara ciri-ciri liberal ini, dia mendahulukan akal berbanding nakal. Dia kata tafsir ulama dahulu tu dah tak relevan dengan zaman sekarang, contoh. Tapi kalau tengok pada zahirnya, dia masih lagi cenderung pada tu. Cuma kadang-kadang nampak dia duduk dalam forum dengan geng-geng liberal, contohlah. Maka mungkin orang ni dia boleh buat keputusan sama ada nak teruskan ataupun nak tarik diri. Bimbang atau takut dia terpengaruh dengan idea tu. Tapi dari sudut syekh ataupun guru yang menyampaikan ilmu tu, dia tidaklah menyampaikan berkenaan idea ataupun pemikiran tersebut. Tapi kalau jelas memang disampaikan pemikiran tu, contoh dia ni orang Syiah ke apa, sebab kadang-kadang mungkin kita baca buku, tapi buku tu buku terjemahan. Buku tu asalnya tulisan bahasa Arab, tapi diterjemahkan. So kita pun nampak macam tajuk dia menarik, kita beli, kita baca. Tapi kita tak kenal penulisnya, rupanya penulis dia tu orang Syiah. Mungkin ada ustaz-ustaz yang lebih arif dalam bab itu, maka bila nampak, kenalah tahzir dia. Kena bagi tahu dia supaya dia tahu kadar mana yang dia boleh ambil daripada kitab tu, ataupun dia nak tolak terus. Itu yang dinyatakan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Demikian juga bagi orang-orang yang mempunyai tanggungjawab tetapi tidak dilaksanakan dengan baik.
mungkin dia bukan ahli ataupun mungkin dia culas, maka kita barangkali rakan sekerja, kita menyatakan kepada bos kita bahawa kawan kita ni sebenarnya dia bukan orang yang pakar dalam bab mengurus duit contoh. Lepas tu bos pula bagi dia tanggungjawab untuk jadi bendahari contoh. Maka kita boleh bagi tahu dekat bos kita bahawa dia ni pernah ada satu kes dekat tempat kerja lama dulu, dia ada kes berkaitan duit ni lah contohlah. Maka bos tu bolehlah buat keputusan. Ataupun dia bukan ahli dalam bidang tu. Dia ni background dia marketing, tapi bos suruh dia buat kerja-kerja site. Pergi tengok apa site lah apalah. Mungkin ada orang dia boleh belajar, maka bagi dia ruang, peluang beberapa masa. Tapi kalau dah setahun, 2 tahun tengok tak jalan juga, maka kita yang tahu hakikat sebenar ni bolehlah pergi menceritakannya kepada orang yang ada kuasa untuk mengubahnya. Kemudian yang kelima kata Imam An-Nawawi, orang yang mujahiran bifisqihi atau bid'atihi. Orang yang memang dia buat benda-benda yang fasik ni secara jelas, terang-terangan. Maka untuk menceritakan atau menyebutkan keburukannya tidak termasuk dalam perkara yang haram. Sebab kalau kita tak sebut pun orang lain tahu, memang dia buat tu terang-terang. Memang depan-depan public, dia secara bangganya dia beritahu, saya menang nombor tadi, saya pergi tikam. Kita tengah duduk minum dengan kawan-kawan ni, tiba-tiba datang-datang, oh ni saya belanja, tadi saya baru kena nombor. Saya ada orang yang saya jumpa macam tu dekat masjid tempat saya lama bertugas tu. Dia bukanlah orang datang masjid pun, tapi sebab kita ni suka pergi duduk sembang dengan orang-orang yang dalam karya tu. Memang ada orang-orang macam tu. Maka orang macam ni kalau kita duk sebut-sebut pun tak ada masalah. Sebab dia memang menzahirkan kefasikannya. Dan yang keenam kata Imam An-Nawawi, li-ta'rif. Untuk mengenali seseorang atau memperkenalkan seseorang. Orang datang tanya kita, kat mana rumah sekian-sekian ni, lepas tu kita pun tak tahulah sebab apa nama yang sama tu ada ramai dekat kampung ni. Yang mana satu? Mungkin bila kita nak decide yang mana satu tu, terpaksa menyatakan perkara yang tak suka disebut. Contoh macam pendek ke, mat yang mana satu, mat yang pendek-pendek tu, ataupun yang gigi jongang tu contohlah. Maka perkara itu boleh disebutkan atau boleh berlaku ribah padanya apabila ada keperluannya. Tetapi dalam bab ta'rif ni mestilah ditetapkan kadarnya juga. Sebagaimana ulama menyatakan kaedah bahawa ma yubahu lil hajati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diharuskan dengan sebab ataupun dengan tuntutan keperluan, dengan adanya hajat, yuqaddaru biqadariha. Kadar dia tu mengikut kepada keperluannya. Tengoklah pada keperluan macam mana. Kalau sebut satu benda yang kurang mudarat dia, dah boleh kenal cukup. Tapi kalau sebut tu tak kenal lagi, mungkin yang lebih teruk lagi pada tu nak kena terpaksa sebut. Maka sebut cukup pada kadarnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. Dan 6 sebab ini dinyatakan oleh ulama dalam banyak keadaan. Bahkan kebanyakan sebab-sebab itu kata Imam An-Nawawi dinukilkan ijma' padanya. Maksudnya berlaku ijma' padanya. Macam sebab yang kata boleh ribah untuk menceritakan keburukan kepada pemerintah ataupun orang yang ada kuasa yang melakukan kezaliman. Maka perkara itu ada ijma' padanya. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih menyatakan 6 sebab ini hasil daripada istiqra'nya ataupun hasil daripada pembacaan dan kajiannya terhadap hadis-hadis dan juga qaul para ulama. Wa dalailuha kata Imam An-Nawawi minal ahadithi sahihati masyhurun. Dan dalil sandaran kepada keharusan berlaku ribah pada 6 sebab tersebut ada hadis yang sangat banyak yang masyhur. Fa min dzalika antaranya kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, ini hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha,
menceritakan bahawa anna rajulan ista'zana 'ala nabi. Satu orang lelaki datang ke rumah Nabi kemudian meminta izin untuk bertemu dengan Nabi ataupun masuk ke rumah Nabi. Lalu Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Idzanu lahu." Berilah izin kepadanya. Ataupun panggillah dia masuk. Apa-apalah lafaz atau isyarat yang menunjukkan bahawa diberikan kepadanya izin untuk masuk. Lalu ketika Nabi SAW menyatakan keizinan kepada lelaki tersebut, Nabi SAW menyatakan satu ucapan, bi'sa akhul ashirah. Di sini muttafaqun alaih menurut al-Imam An-Nawawi. Maksudnya muttafaqun alaih kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dia ada dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Al-Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi SAW terhadap lelaki itu iaitu bi'sa akhul ashirah bermaksud bi'sa ni dia satu ungkapan untuk menyatakan kejian terhadap seseorang ataupun menyatakan sifat buruk bagi dia. Bi'sa akhul ashirah bermaksud dia adalah orang yang paling teruk dan yang paling jahat dalam kalangan kaumnya. Maka itu adalah satu ucapan yang mengandungi unsur ribah. Kemudian setelah lelaki itu masuk bertemu dengan Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha mendapati falamma jalasa taqallaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa anbasata ilayhi. Aisyah radhiyallahu anha mendapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuasyarah, istilahnya melayaninya atau berurusan dengannya dengan layanan yang baik. Bercakap dengan ucapan yang baik. Tak adalah nak kata tunjuk muka yang masam ke ataupun cakap keras ke, tidak. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan sebelum itu bahawa dia ni adalah orang yang paling jahat dalam kalangan kaumnya. Tapi apabila dia masuk bertemu dengan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melayaninya dengan baik. Bercakap dengan cakap yang baik. Falamma intalaqa ar-rajulu qalat Aisyah. Apabila lelaki tersebut selesai urusannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun berangkat pulang. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qulta lahu kadza wa kadza." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi engkau kata dia ni orang yang paling jahat, paling teruk. Thumma tatallaqta fi wajhihi wa anbasatta ilayhi. Kemudian bila engkau izinkan dia masuk, kau cakap dengan dia baik, kau senyum, kau tunjuk yang kau senang dengan dia. Kita ni mungkinlah bila dengan orang jahat, kadang-kadang kita ataupun orang yang bukan jahat lah, orang yang ada sifat buruk, akhlak dia akhlak yang buruk, kita pun layan dengan layanan yang buruk. Ada pun kawan-kawan yang baik, akhlak baik, adab yang baik, barulah kita bercakap dengan cakap yang baik. Sebenarnya itu bukan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ini jelas menunjukkan walaupun Nabi mengetahui akan keburukan orang itu, sifat buruk yang ada pada diri dia, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menunjukkan akhlak yang baik. Tetap melayani dia dengan layanan yang baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam respon terhadap pertanyaan Aisyah, "Mata ahadtini fahashan?" Bila masa engkau tengok aku layan orang tak elok? Maksudnya dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah satu peristiwa pun ataupun tak pernah satu ketika pun Nabi sallallahu alaihi wasallam layan orang dengan layanan yang buruk. Setiap orang tu walaupun jahatlah dia tu, sama ada dia melakukan dosa besar. Tengok sahabat kita sebelum ni pernah menceritakan hadis berkenaan sahabat yang melakukan dosa besar, berzina, datang bertemu dengan Nabi SAW untuk diminta dilaksanakan hukuman had ke atasnya. Namun Nabi tetap melayani dia dengan layanan yang baik. Mungkinlah kita ni kalau orang datang kat kita, "Ustaz, tadi saya minum arak." Kita dah rasa macam geram lah, mungkin lah kan. Ustaz tadi, atau berlaku dekat anak kita ke, atau berlaku dekat anak murid kita ke, atau orang yang kita kenal, dia datang jumpa kita, beritahu kata dia terlanjur dengan seseorang. Apa respon kita? Tapi Nabi SAW bagaimana akhlak yang baik, bagaimana layanan yang baik yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan sejahat-jahat orang pun yang melakukan dosa besar, Nabi tetap melayaninya dengan layanan yang baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kata Nabi SAW, inna syarrun nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya pada hari kiamat. Man tarakahun nasu ittiqa'a syarrih. Orang yang manusia menjauhkan dia disebabkan keburukan atau kejahatannya. Maka jika Nabi menunjukkan layanan yang buruk, contoh Nabi cakap keras dengan dia, Nabi tunjuk muka yang tak senang lah, tak senyum ke dan sebagainya. Dan saya orang tu dia rasa macam ada sesuatu, ada macam tak kena, benda tak kena. Jadi dia pun akan meninggalkan majlis tersebut, ataupun dia pun berangkat daripada majlis tersebut. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain disebabkan akhlak buruknya, layanan buruknya, adalah seburuk-buruk manusia kedudukannya pada hari kiamat. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang pertama itu mengandungi syahid atau dalil berkaitan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, ialah keharusan untuk menyatakan keburukan seseorang sebagai tahzir. Ini termasuk dalam yang kata antara 6 sebab tu, untuk tahzir dengannya, supaya bila izinkan dia masuk, tetap kena hati-hati. Tapi kalau kita tengok ada orang yang kita curiga, jangan kita curiga ni dia satu perasaan yang memang akan muncul dalam diri kita, terutamanya orang yang nampak mencurigakan. Tapi kita kena siasat. Maka Nabi SAW ketika mengizinkan dia masuk, Nabi nak tahu berkenaan hakikat dirinya. Mungkin dia memang orang yang buruk, tapi sebenarnya dia masih lagi ada ruang-ruang yang kita boleh masuk untuk kita bawa dia kepada kebaikan, meninggalkan keburukan contoh. Maka jangan sekali-kali kita menolak terus orang yang terkenal dengan sifat buruk ni. Kerana jika kita menolak terus, maka tidak adalah ruang untuk dia dikembalikan kepada kebaikan. Itu tanggungjawab kita sebagai orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, mesti kena laksanakan tanggungjawab untuk menasihati orang lain, tanggungjawab dakwah. Sejahat-jahat mana pun dia, seburuk-buruk mana pun dia, tahzir ini dalam bab untuk menjaga kepentingan kita, menjaga hak kita. Macam bila Nabi bagi dia masuk rumah tu, mungkin sifat buruk yang ada pada diri dia, seperti dia ni orang yang suka mencuri, atau dia ni adalah tabiat-tabiat buruk dia, maka tujuan dia ialah supaya tengok perhati dia, takut tiba-tiba kita tak bagi perhatian, dia dah curi barang tu, dia dah ambil itu ini, tiba-tiba barang tu hilang, kita pun tak perasan. Itu contohlah kalau orang tu terkenal dengan sifat mencuri. Maka kalau kita nak izinkan dia masuk rumah, macam itulah. Dan keharusan ribah pada menceritakan keburukannya ialah untuk menyatakan tahzir pada berurusan dengannya. Namun tidak sekali-kali menghalalkan kita untuk menunjukkan layanan atau akhlak yang buruk terhadap dirinya, dengan ucapan yang buruk, dengan kata-kata yang kesat dan keras, dengan mimik muka, riak wajah yang sombong. Itu bukan daripada akhlak Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, hadis yang kedua, wa anha, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Kemudian kata Al-Laits ibn Sa'ad, ahadu ruwati hadzal hadis, salah seorang daripada perawi hadis ini, hadzani rajulani kana minal munafiqin. Dua orang lelaki yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa ma adhunnu, aku tak rasa, fulanan wa fulanan, satu orang ni dengan satu orang tu, ya'rifani min dinina syai'an, dia tahu, dia faham berkenaan hukum agama ni sesuatu pun. Maksudnya Nabi menafikan pengetahuan dia, bermaksud Nabi menafikan keimanannya lah. Sebab apa? Sebab dia tidak dia menunjukkan ataupun zahir pada dirinya dia ni macam kata Islam, lafaz dan syahadah, tapi macam tak semayang je, ataupun dia ni macam itulah, macam kita tengok orang sekarang kan.
tengok dia ni Islam, nama Islam. Tapi nampak macam bukan Islam lah. Maksudnya bila kita menafikan tu, macam bukan Islam tu, bukanlah kita mengkafirkan dia, tidak. Tetapi kita menyatakan sifat buruk bagi diri dia, yang mana supaya orang berhati-hati terhadap dirinya. Bagi orang-orang yang mungkin ada urusan-urusan atau keperluan yang melibatkan kepentingan dia. Kalau kita nyatakan kepentingan ni banyak perkara lah. Antaranya yang pertama tadi, contoh dalam bab urusan jual beli. Mungkin dia ni orang yang tak tahu hukum. Maka kita kena berhati-hati dengannya. Sebab dia boleh menzalimi kita dalam bab urusan jual beli tersebut. Meletakkan harga yang terlalu tinggi. Ataupun contoh kita nak pinjam duit dengan dia. Sekali dia suruh kita bayar dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Maksudnya ada riba lah. Rupanya dia ni orang yang tak mengaji. Dia tak tahu kata bayaran yang berlipat kali ganda itu adalah sesuatu yang haram kerana dia riba. Maka mungkin kita boleh cakap dekat kawan kita yang menyatakan hasrat untuk pinjam duit dengan orang tu, di kepentingan tertentu kan, urusan-urusan tertentu, urusan jual beli. Kita boleh nasihat dia, kata kena hati-hatilah sebab ini bukan jenis orang yang tahu hukum. Bila kita kata macam tu, bukanlah kita nak kata dia tu bukan Islam ataupun kita mengkafirkan dia, tidak. Malah dalam riwayat Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang perawi hadis tersebut menyatakan, hadani rajulani, dua orang lelaki yang dimaksudkan itu kana minal munafiqin, termasuk dalam kalangan orang-orang munafik. Maka tak hairanlah bagaimana Nabi SAW boleh menyatakan sekeras itu sifat mereka, seburuk itu sifat mereka, kerana mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Bagaimana Nabi SAW menyatakan perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya iaitu hadis yang ketiga dalam bab ketika Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih membawa sandaran kepada menyatakan berkenaan 6 sebab yang diharuskan berlakunya ghibah, iaitu hadis daripada Fatimah bintu Qais. Hadis daripada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu inna abal jahmi wa muawiyah khatabani. Fatimah bintu Qais datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan dalam bab apabila orang datang untuk mengahwininya, melamarnya, menjadikan dia isteri. Kemudian ni macam yang saya nyatakan tadilah. Ada ketika bila kita nak minta pandangan ni, kita boleh nyatakan secara umum. Tapi ada ketika kalau melibatkan, contoh macam bab urusan kahwin ni, kita kena sebutkanlah orang tu. Sebab kalau tak sebut, macam mana Nabi SAW ataupun macam mana seseorang itu nak memberi pandangan berkenaan macam mana dikenal seseorang. Contoh orang ni tanya kita, satu orang melamarnya untuk mengahwininya, tapi dia tak sebut siapa. Jadi macam mana kita nak bagi pandangan, sebab dia tak bagi tahu siapa orang tu. Maka dia kena sebut orang tu, supaya kita tahu setakat mana kita kenal dia, setakat itulah dia ni macam ni dan sekian-sekian. Maka Fatimah bintu Qais menyatakan dua orang lelaki yang melamarnya untuk menjadikan dia isteri itu ialah yang pertama Abul Jaham, adapun yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kata Nabi SAW, amma Muawiyah, yang pertama Nabi bagi pandangan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Fasa'lukun la mala lahu. Dia ni orang miskin, tak ada harta. Kalau kahwin dengan dia memang dia susah. Kalau kahwin dengan Muawiyah, Nabi SAW berikan pandangan ketika itu. Sebab apa? Sebab setelah daripada itu, Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah, iaitu selepas kewafatan Ali bin Abi Talib. Ini kita kata khilafah Muawiyah. Dan ketika itu, sebagai seorang khalifah mestilah hidup dia senang. Kalau kita tak kata dia mewah atau kaya sekalipun, tapi sekurang-kurangnya untuk memberi kelepasan atau kewajipan kepada orang yang di bawah tanggungan dia, isteri, anak-anak, mestilah dia boleh bagi semua tu. Tapi ketika
dia melamar Fatimah bintu Qais, ketika itu dia adalah satu orang yang susah, harta, miskin, tak ada. Maka kalau engkau kahwin dengan dia, bukanlah Nabi tak bagi kahwin, tapi Nabi suruh dia buat keputusan. Sebab kahwin ni dia bukan benda yang kita boleh buat banyak kali tuan-tuan. Kalau urusan jual beli ni tak apa lagi. Kalau kita rasa barang tu tak elok, mungkin kita boleh pulangkan. Atau kita ni banyak duit, kita tak apalah beli baru, beli benda lain. Tapi kalau buat kahwin ni, kalau kita tak betul-betul teliti pasangan, bakal suami atau bakal isteri tu macam mana dia, siapa dia, maka ini tempoh yang kita katakan sebagai tempoh berkenalan, ta'aruf, tempoh untuk kita mengenal seseorang. Bahkan sahabat ridwanullahi alaihim pernah bertemu dengan Nabi SAW, menyatakan hasrat untuk mengahwini seorang wanita. Kemudian Nabi tanya, engkau tengok dia ke tak? Dia kata tak. Dia kenal je, dia tahu je, tapi dia tak pernah tengok, dia tak pernah pergi jumpa, tak pernah depan-depan. Kemudian Nabi SAW merintahkan dia agar pergi tengok dia, pergi jumpa dia depan-depan. Barulah betul-betul tahu kata suka ke tak suka ke. Mungkin nampak dari jauh, nampak suka. Jenis-jenis orang yang biasanya jarang jumpa perempuan lah. Dia jarang bergaul dengan perempuan, kenalan perempuan tak ramai. Bila jumpa satu orang je, dia dah rasa macam suka dengan perempuan ni. Tapi dia tak tahu lagi orang perempuan tu macam mana keadaan dirinya. Samalah perempuan pun dengan orang lelaki. Bukan nak kata orang perempuan saja, orang lelaki pun sama juga. Ada benda-benda yang mungkin kita tak berkenan yang ada pada diri dia, atau kita rasa tak boleh nak masuk. Mungkin kita nak tahu berkenaan orang ni, kena tanyalah dekat orang yang pernah duduk dengan dia, pernah serumah dengan dia, rumah bujang contohlah kan. Dia ni jenis pengotor, jenis tak basuh baju contoh. Maka orang yang nak kahwin ni mungkin dia rasa macam tak apalah, setakat tak basuh baju tu benda kecil, saya boleh settle benda tu. Setakat tak kemar rumah tu saya tak ada masalah, saya ni jenis rajin kemar rumah contoh. Maka benda-benda ni diceritakan bukan untuk menjadikan orang tu tak jadi kahwin ke, ataupun kita ada niat jahat supaya orang ni tak ada orang nak kat dia ke, tidak. Tetapi supaya orang tu boleh buat keputusan sama ada dia sesuai atau tidak sesuai. Maka ketika Nabi SAW menyatakan bahawa amma Muawiyatun fasa'luka la mala lahu. Adapun Muawiyah ini satu orang yang miskin. Engkau akan hidup susah kalau kahwin dengan dia. Kalau nak juga boleh, tapi kena sabarlah. Kena sabar. Mungkin selepas pada kahwin dia akan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Sebelum kahwin dia kerja makan gaji sikit. Lepas pada kahwin dia buat meniaga, lepas tu jadi semakin banyak harta dia, makin kaya dan sebagainya, bisnes dia makin maju contoh mungkin. Tapi nak kena tahu jugalah sama ada boleh tahan ke tak boleh tahan. Adapun wa amma Abul Jaham fadarrabun linnisa. Tetapi Muawiyah ini selepas daripada itu, macam kita nyatakan tadi, dia diangkat menjadi khalifah. Maka sebagai khalifah ni mestilah hidup dia senang. Kalau kita kata dia tak mengambil kemewahan untuk diri dia dan keluarga dia sekalipun, sekurang-kurangnya untuk melepaskan kewajipan terhadap diri dia, terhadap tanggungan dia, benda tu dah selesai. Takkan khalifah tak boleh nak sediakan makanan yang cukup untuk tanggungan dia. Takkan khalifah tak mampu untuk memberikan tempat perlindungan yang baik untuk tanggungan dia. Bukanlah nak kata istana yang besar, tidak. Tapi rumah yang sesuai lah. Jangan sampai tidur tak berumah dan sebagainya. Tapi kalau benda tu berlaku pada diri kita, jangan pula kita kata, itulah dulu tolak dia masa dia Minang. Tengok sekarang ni dia dah jadi businessman. Dia dah jadi menteri contoh. Benda tu jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Mungkin masa dia miskin tu, kalau kita rasa kita boleh terima, tak tentu lagi dia jadi macam sekarang. Sebab ialah benda ni ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menolak seseorang kerana kita rasa kita tak mampu untuk hidup susah dengan dia, maka janganlah bila dia senang selepas 10-20 tahun, lepas tu kita pun kata, aduh menyesal lah dulu tolak pinangan dia. Tidak. Sebab belum tentu kalau kita terima pinangan dia ketika itu, dia akan jadi macam sekarang. Kemudian Nabi SAW memberikan jawapan terhadap Abul Jaham dengan menyatakan bahawa fadarrabun linnisa, bahawa Abul Jaham ini satu orang yang kaki pukul. Suka pukul perempuan, pukul isteri. Dalam riwayat yang lain menyatakan annahu la yarfa'ul 'asa an 'atiqihi, bahawa sesungguhnya Abul Jaham ini dia tidak mengangkat
tongkat daripada atik dia lah. Daripada apa kita panggil bahu. Menunjukkan bahawa dia ni orang yang selalu mengangkat tongkat. Dia tak pernah meletakkan tongkat. Wahuma bimakna wahid. Kata huraian ini menyatakan kedua-dua ibarat itu bermaksud bahawa Abu Jaham ini satu orang yang kaki pukul. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengisyaratkan Fatimah bintu Qais kepada satu orang yang lebih baik. Walaupun dia tak ada dalam senarai, walaupun tak ada dinyatakan bahawa dalam riwayat ini, sebab apabila Fatimah bintu Qais dia datang jumpa Nabi, dia kata inna Abul Jaham wa Muawiyah khatabani. Abu Jaham dengan Muawiyah bin Abi Sufyan meminangku, dua orang. Tapi Nabi SAW memberikan isyarat kepadanya. Ini salah satu adab juga. Bila orang datang jumpa kita, kita kena bagi solusi. Bila orang tu datang minta pandangan, kedua-duanya kita tolak atau tak tolak secara jelas pun, kita bagi isyarat bahawa dua orang ni tak sesuai. Kalau kau rasa boleh tahan, contoh perempuan ni dia tali pinggang hitam taekwondo, berani lelaki nak pukul, memang dia boleh settle lah. Kalau setakat kata dia ni kaki pukul, memang saya boleh bagi balik contoh lah. Kalau orang perempuan macam tu ada kan, maka tak ada masalah. Tapi kedua-dua jawapan ini seolah-olahnya macam tak sesuai, ataupun engkau kena fikir betul-betul. Tapi kita jangan gantung macam tu je, kita kena bagi solusi. Kalau orang tu datang minta pandangan kita, tanya, minta nasihat dan sebagainya, kita kena bagi solusi. Maka dalam riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika menyatakan kedua-duanya tidak sesuai, Nabi memberikan solusi, iaitu siapa? Usamah bin Zaid. Nabi SAW menyatakan kepada Fatimah bintu Qais bahawa Usamah bin Zaid sesuai untuk dikahwini. Kerana ketakwaannya, kerana dia ni orang yang ada harta, dia ni orang yang sabar, dia ni bukan orang yang pukul isteri dan sebagainya. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat yang menyatakan dalil kepada keharusan 6 sebab yang diharuskan padanya berlaku ghibah. Kalau hadis yang pertama ni kita kata dia termasuk dalam tahzir. Kemudian hadis yang kedua pun sama jugalah. Hadis yang ketiga dalam bab istifta, meminta pandangan kepada seseorang terhadap urusannya. Adapun hadis yang keempat ini ialah hadis daripada Zaid ibnu Al-Arqam. Zaid ibnu Al-Arqam radhiyallahu anhu menceritakan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam musafir. Dalam riwayat menyatakan ketika berlaku peperangan Bani al-Mustaliq. Dalam perjalanan Nabi dan para sahabat nak menuju ke tempat perangan tersebut. Hadis ini atau riwayat ini menyatakan peristiwa perangan Bani Mustaliq. Kemudian kata Zaid ibnu Al-Arqam, wa kana ma'ahu al-mu'minuna wal munafiquna. Bersama-sama dengan Nabi SAW ada puak-puak munafik sekali. Bukan semua sahabat yang ikut pergi perang Bani Mustaliq bersama dengan Nabi ni semua yang tinggi keimanannya, yang bertakwa. Ada juga yang munafik. Orang munafik ni memang dia menzahirkan bahawa dia ni buat semua yang diperintahkan. Tapi dalam keadaan yang tersembunyi, dia tak buat. Ataupun dia pergi duduk dengan orang-orang atau musuh-musuh Islam. Ini yang dinyatakan pada orang-orang munafik. Hakikat zahir diri mereka, sebagaimana ucapan mereka, ucapan lafaz syahadah mereka, mereka juga solat, mereka juga melakukan kefarduan yang lain, mereka juga bersama-sama pergi berperang. Sebab kalau dia orang tak pergi perang, kantoi lah kan. Kata kenapa tak pergi perang ni? Rupanya munafik. Tetapi ketika ada ruang, mereka pergi
duduk dengan musuh-musuh Islam. Ketika ada ruang, mereka ini mukhalif ataupun tidak melakukan perkara-perkara macam orang tak nampak. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa ciri-ciri orang munafik ni dia tak semayang subuh dengan isyak. Sebab zaman Nabi, subuh dengan isyak ni gelap. Mana ada lampu. Bila orang datang solat berjemaah, tak boleh nampak. Mungkin ramai, maka kalau orang munafik ni tak datang sekalipun, orang tak perasan. Maka dia orang ambil peluang waktu-waktu macam tu. Tapi waktu-waktu siang, waktu yang matahari tu terang, mereka datanglah solat berjemaah supaya tidak jelas pada diri mereka kemunafikan. Kemudian kata Zaid ibn al-Arqam, fa'asaban nasa shiddatun. Nabi dan para sahabat ketika itu ditimpa kesusahan. Kesusahan seperti kurang bekalan makanan, kurang persediaan peperangan dan sebagainya. Fatakallama al-munafiquna wa qalu, lalu orang-orang munafik ni bercakap sama mereka. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Jangan bagi bekal kepada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW sampailah mereka itu kelaparan. Ketika bekalan makanan itu sedikit, maka ketika mereka datang minta daripada kita untuk berkongsi bekalan makanan, jangan bagi. Biar dia orang tu lapar. Sebab dia orang ni memang betul-betul sama-sama kuat menyokong Nabi SAW. Dan ucapan mereka itu dirakamkan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-7. Surah itu bukan saja menceritakan berkenaan hakikat diri mereka, nanti kita akan nyatakan kenapa. Kenapa sehingga Allah Subhanahu Wa Taala merakam ucapan mereka ini. Bahkan surah ini juga dinamakan dengan nama mereka, Al-Munafiqun. Kita tahu dalam bab nama surah ini, dia benda yang tauqifi. Dia benda yang nama surah tu ada apa yang kita kata, ada dinyatakan oleh Nabi SAW. Bukan benda yang ulama kemudian bila dia orang nak susun mushaf ni nak letak nama surah apa, tidak. Tapi dinyatakan oleh Nabi SAW. Maka apabila hakikat nama surah begitu, maka kita tahulah betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk macam mana orang munafik ni, sehingga dalam Al-Quran disebutkan satu surah dengan nama mereka. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyangkakan bahawa orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW ini, jika mereka terpaksa menahan kelaparan dengan cara mereka tidak berkongsi makanan kepada mereka, mereka ini akan meninggalkan Nabi SAW untuk bersama-sama dengan orang munafik. Tidak bersama sekali. Orang-orang yang kuat keimanan yang bersama-sama dengan Nabi ni, kena siksa macam mana sekalipun, mereka akan tetap bersama dengan Nabi. Apatah lagi kalau setakat ujian kelaparan yang sedikit. Maka hadirin hadirat yang berbahagia, kemudian mereka menyatakan bahawa la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kemudian selesai perang ni, bila kita balik ke Madinah, bila orang-orang yang tadi bersama dengan Nabi tu disebabkan dia orang lapar, kemudian dia orang terpaksa minta makanan dengan kita, sampai kita bagi syarat lah, kalau nak juga makanan ni kami boleh bagi, tapi kena bersama-sama kami, tinggalkan Rasulullah SAW. Kemudian bila dah berlaku macam tu, dia orang pun berangan ni, kita kata berangan. Bila kita balik ke Madinah nanti, la irja'na ilal madinati, yang ni dalam ayat yang ke-8, ayat seterusnya selepas daripada ucapan mereka yang dirakamkan dalam ayat yang ke-7. La irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Kita akan halau keluar Nabi SAW. Sebab ketika itu tak ada siapa-siapa dah yang bersama-sama dengan baginda SAW. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mendengar ucapan tersebut, Zaid ibn al-Arqam pergi bertemu dengan Nabi SAW
kemudian menceritakan akan ucapan itu kepada Nabi SAW. Dan orang yang mengucapkan ucapan itu dalam riwayat menyatakan bahawa dia ialah Abdullah ibnu Ubay. Abdullah ibnu Ubay ni dalam sejarah, dalam sirah menceritakan dia adalah orang yang kepala kepada orang-orang munafik. Maksud dalam kalangan orang munafik ni dialah ketua. Yang paling jahat sekali lah. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit hadis riwayat Zaid ibnu Al-Arqam. Iaitu apabila dia datang bertemu dengan Nabi SAW untuk menceritakan berkenaan ucapan Abdullah ibnu Ubay. Maka tindakan ini menunjukkan bahawa berlaku ribah padanya kerana menyebutkan suatu keburukan pada seseorang. Dan ucapan ni adalah ucapan yang berat sebab dia mengajak orang untuk untuk menentang Nabi SAW, menentang pemimpin yang paling tinggi. Ni kita kata sebagai puak-puak khawarij. Bibit-bibit mengajak kepada ni yang berlaku secara keras pada khalifah yang ketiga, iaitu Uthman bin Affan. Bibit-bibit yang mengajak kepada orang untuk melahirkan rasa tak puas hati, menjatuhkan pemimpin, puak-puak buruh, puak-puak khawarij ni. Maka kalau kita tahu, kita tak boleh anggap benda tu ringan. Kita kena bantras daripada mula lagi, daripada ucapan lagi. Maka ketika Nabi SAW mendapat khabaran daripada Zaid bin Arqam, lalu Nabi SAW mengutus orang kepada Abdullah ibnu Ubay, fajtahada yaminahu, minta penjelasan daripada dia, pengakuan adakah betul dia cakap sebagaimana yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam. Kalau tak betul, suruh dia bersumpah bahawa dia tak bercakap. Tapi orang munafik ni macam itulah, sumpah ni dia anggap benda main-main. Dia bersumpah, kata dia tak cakap. Saya tak pernah cakap, demi Allah saya tak pernah cakap. Dia bersumpah. Bila Nabi SAW utus orang supaya dia memberikan penjelasan kepada ucapan dia tu, kalau dia tak mengucapkan ucapan tersebut, hendaklah dia bersumpah bahawa dia tak mengucapkannya. Tapi dia bersumpah sebagaimana yang diperintahkan ke atasnya. Maka bila dia bersumpah, orang pandang buruk terhadap Zaid bin Arqam sebab dia buat cerita. Bila orang ni dia boleh sampai bersumpah, orang-orang lain ni dia mestilah berpihak kepada orang yang bawa cerita, sebab orang yang ni konsep dalam apa kita kata, dalam bab apabila berlaku dakwaan, Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa tu dia kena bawa bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Adapun orang yang menolak dakwaan ke atas dirinya, dia kena bersumpah. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, meminta sumpah daripada Abdullah ibnu Ubay. Lalu mereka mengatakan bahawa kadzaba Zaidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ni telah menipu Nabi. Dia buat cerita, lepas tu dia pergi tipu Nabi, dia bohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang cakap macam tu, dia rasa kecil hati satu. Dia rasa macam mana dia nak dapatkan kepercayaan Nabi tu. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi percaya kepada diri dia? Adakah Nabi percaya terhadap Abdullah bin Ubay? Dia tak menipu. Dia cakap benda yang betul dia dengar. Tapi disebabkan Abdullah bin Ubay ni dia tak kisah kalau setakat nak sumpah tu, apa masalah. Dia sumpah je lah yang dia tak cakap. Maka dia rasa banyaklah perasaan yang muncul dalam diri dia. Orang tak terima dia. Lepas tu Nabi SAW pun macam mana mauqif Nabi terhadap diri dia. Lalu kata Zaid bin Arqam, فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat membenarkan ucapan Zaid bin Arqam. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam itu adalah benar. Adapun yang diucapkan oleh Abdullah ibn Ubay itu adalah palsu. Sumpah dia itu sumpah yang palsu.
Maka ini yang kita nyatakan Allah Subhanahu Wa Taala merakam ucapan mereka dalam surah Al-Munafiqun ayat 7 dan juga ayat 8. Kemudian dalam ayat ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Allah cakap dekat Nabi SAW, memang betul lah dia orang tu yang cakap dekat sahabat-sahabat ni, orang yang bersama-sama dengan kau, jangan bagi apa-apa pun makanan kepada mereka, biar mereka lapar sehinggalah mereka itu berpaling daripada Nabi SAW. Kemudian kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Allah memiliki segala rahsia langit dan bumi. Tak ada siapa pun boleh sembunyikan daripada pengetahuan Allah dan juga daripada Rasulullah SAW. Mereka cuba untuk mencetuskan perbalahan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan membiarkan. Sebab apa? Nabi SAW memang tak boleh tahu. Kalau dah orang tu bersumpah, macam mana nak buat? Sebab tu dalam hadis Nabi SAW pernah menyatakan bahawa apabila seseorang itu Nabi putuskan hak kepadanya, yang mana hak tu bukan hak dia. Ini hadis sahih tuan-tuan. Apabila dua orang datang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian menyatakan hujah masing-masing terhadap isu pertelingkahan yang berlaku dalam kalangan mereka. Yang A ni bagi tahu kata ni saya punya, dia pun berhujah. Kemudian yang B kata ni saya punya, dia pun berhujah. Pertikaian terhadap satu harta. Lalu Nabi SAW berdasarkan hujah tersebut, Nabi putuskan bahawa ni adalah A punya. Maka Nabi SAW menyatakan barang siapa yang aku putuskan sesuatu hak itu kepada dia dengan sebab kepetahan dia, dengan sebab hujah dia, sedangkan memang itu bukan dia punya, macam mana Nabi nak tahu? Hakikatnya memang Nabi akan berijtihad berdasarkan hujah masing-masing. Maka Nabi SAW menyatakan sekiranya dia mengambil hak itu yang aku putuskan kepadanya, sedangkan memang bukan dia punya pun, maka ketahuilah dia telah mengambil satu bahagian daripada api neraka. Ini hadis yang sahih. Cuma saya tak prepare lah hadis ni. Kalau saya prepare, memang saya biasanya akan cari dulu supaya kita boleh bacakan dia. Ni dia tiba-tiba datang kan. Maka hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walakinnal munafiqina la yafqahun. Tu kita kata tadi, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah Nabi hantar orang suruh dia bersumpah yang dia tak cakap, dan dia pun dah bersumpah, maka memang itulah keputusannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kebenarannya melalui wahyunya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ucapan orang-orang munafik itu adalah benar sebagaimana yang mereka ucapkan. Memihak kepada Zaid bin Arqam. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Dan mereka mengucapkan bahawa, ini dalam ayat yang ke-8, apabila kita balik semula ke Madinah, setelah tiada sesiapa pun yang berpihak kepada Rasulullah bersama-sama menyokong Rasulullah SAW, maka kita boleh mengusir Rasulullah keluar daripada Madinah. Maka ketika itu Nabi sudah tidak ada lagi tempat kalau berlaku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan memberikan jalan kepada Rasulullah SAW. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Nabi SAW memanggil mereka. Thumma da'ahumun Nabi SAW, orang-orang munafik tadi, liyastaghfir lahum falawaw ru'usahum, supaya mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ucapan mereka dan meninggalkan Abdullah ibn Ubay, kerana Abdullah ibn Ubay itu kalau mereka terus bersama-sama, sebab dia macam dalam karangan munafik ni kita kata ketua dia Abdullah ibn Ubay, tapi yang bawah-bawah ni dia masih lagi macam orang kata atas pagar lah, kesana ke sini, kesana ke sini. Maka Nabi SAW menasihati mereka supaya bertaubat, mohon keampunan terhadap ucapan mereka itu, dan tinggalkan Abdullah ibn Ubay, yang mana dia ni akan membawa kalian kepada seburuk-buruk keadaan. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian beberapa hadis dapat kita bincangkan berkenaan sandaran atau dalil kepada perkara-perkara yang boleh berlaku padanya ghibah atau harus berlaku padanya ghibah, yang mana jika dilakukan tidaklah menyebabkan seorang itu berdosa kerana ada tuntutan dan keperluan terhadapnya.
Bahkan dalam bab ini kita kata bukan lagi keharusan dan keperluan, kerana ucapan yang didengar oleh Zaid bin Arqam itu, sebab apa? Dalam usul fiqh ada membincangkan bahawa keharusan sesuatu itu ataupun perkara yang pada asal hukumnya harus, dia boleh berubah mengikut keadaan. Kalau dalam bab ni kita kata asalnya harus, tetapi dia boleh berubah kepada wajiblah Zaid bin Arqam menceritakan kepada Nabi SAW berkenaan apa yang didengar. Kalau disembunyikan, dirahsiakan, mungkin perkara buruk akan berlaku. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat petunjuk dan pedoman daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.